ummati, umum di atas semua umat dia. Kita faham. Jadi maknanya kita, tuan-tuan, usahalah mulai malam ni kita buat. Malam ni semua tuan-tuan ada ni dengar hanya baru kita mengaji lah. Yang mengaji pasal ni, mengaji pakai dengar balik tak buat apa, itu bukan mengaji. Saya pun bagi tahu apa nak buat. Kalau tidak kita mengaji saja kosong, tak ada lagi. Ya. Malam ni tuan-tuan start. Niat, aku tidur malam saja aku nak bangun besok pagi. Pukul 4 pagi aku nak bangun. Subuh masuk pukul 6 kan? Pukul 4 pagi 2 jam bangun. Boleh tak? InsyaAllah kita sambung lagi pada kitab kita yang di sifat nama Allah yang ke-71, Al-Muqaddam. Al-Muqaddam artinya yang maha mendahului. Dalam senarai sifat-sifat Allah, sifat 20, sifat Al-Qidam, wujud Al-Qidam itu masuk sifat yang dalam kumpulan sifat salbiyah, yakni menafikan ada awalan, menafikan sesuatu yang tidak wajar, yang tidak wajar ada kepada Allah, yakni ada pendahuluan, ada dahulu. Kita yang ada dahulu, Allah tidak ada. Ya, di mana Allah adalah Al-Muqaddam, yang maha dahulu. Allah dua yang terawal sekali dan tidak ada sesuatu pun yang terdahulu daripadanya. Kemudian yang ke-72, Al-Muakhir. Al-Muakhir yang maha mengakhir, dialah yang terakhir dan tidak ada penghabisan bagi adanya. Artinya Allah kekal. Al-Baqi juga disebut dalam nama Allah, antaranya yang ada persamaan Al-Baqi, yakni bapa, kekal. Seperti mana kekal disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal zat Tuhanmu yang Muhammad yang punya kebesaran dan kemuliaan. Dan yang ke-73, Al-Awwal. Al-Awwalu masuk juga dalam Al-Muqaddam, yang awal, yang maha awal, dialah yang terawal daripada sesuatu. Artinya zat Allah, zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang terawal, tidak ada yang sebelum Allah. Seperti mana firman Allah, wa ma bimasbuqin, di mana kami tidak didahului oleh sesuatu. Artinya kami tidak termasuk dalam kumpulan masbuk. Masbuk ini datang kemudian, ya. Jadi artinya Al-Awwal. Kemudian yang ke-74, Al-Akhir. Al-Akhir sama juga dengan Al-Baqi, artinya yang terakhir, yang maha akhir, dia yang terakhir dari sesuatu, berarti tidak ada, ya, yang tinggal ataupun yang kekal melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-75, Al-Zahiru. Al-Zahiru yang maha nyata. Kewujudan Allah sangat nyata dari dalil-dalil yang boleh didapati di dalam alam ini. Ya, artinya bahwasanya Allah jelas untuk dikenali. Maknanya Allah Ta'ala jadikan manusia, jadikan akal, jadikan naluri-naluri yang teristimewa yang tidak ada kepada makhluk lain. Dengan naluri-naluri ini di mana manusia boleh mengenal Allah, kerana Allah adalah maha zahir, jelas. Sebab itulah kalau orang yang kufur kepada Allah, seperti orang-orang kafirin yang kufur kepada Allah, yakni mereka tidak nampak kewujudan Allah secara zahir, maka itu mereka menafikan kewujudan Allah, menafikan ketuhanan Allah dan tidak beriman kepada Allah. Maka wajar mereka diazab oleh Allah di akhirat, azab yang kekal abadi. Kerana Allah jelas, nyata, mudah dikenali, mudah kita mendapat dalil, mudah untuk kita imani. Ya, itu jelas. Dalam istilah ilmu mantik dipanggil wajib daruri. Ya, wajib daruri artinya tidak perlu kita mendirikan dalil-dalil yang banyak, hanya cukup dengan kita menyatakan, kita melihat diri kita sendiri bahwa kita diadakan, mesti ada dengan diadakan.
mustahil kita boleh ada dengan sendiri. Apabila kita boleh lihat fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sendiri kamu akan dapat melihat kenyataan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ berarti bahwasanya Allah adalah Maha Zahir, terang nyata, ya, lebih terang daripada matahari, begitu jelas sekali wujud Allah, ya. Jadi makanya Allah jadikan satu binatang, satu jenis makhluk hayawan binatang, dia boleh nampak dengan gelap, dalam gelap dia boleh nampak dengan terang. Kelawang adalah makhluk binatang yang paling terang bila tengok dalam gelap, ya, pasti dia terlalu nyata, terlalu terang. Jadi maka itu Allah jadikan dia hanya boleh melihat dalam gelap. Kalau siang hari naik matahari, kelawang tak nampak apa, ya, karena mata dia terlalu terang, maka dia lawan matahari, maka itu dia tak nampak siang. Ini beri dalil bahwasanya Allah adalah zat yang maha zahir, maha jelas, maha terang. Itu paling jelas sekali, nah. Jadi kalau besok kita di akhirat, kalau ada orang dakwah kata saya tak nampak Allah, saya tak kenal Allah, Allah tidak zahir, Allah akan ditunjuk kepada dalil. Kamu tak mengerti mengapa bagi kita lawak ke mana, ya. Dalam gelap pun dia nampak terang. Kamu dalam cerah matahari yang kamu tak nampak wujud Allah, ini artinya bahwasanya maka hati kamu sudah tertutup rapat, itu artinya. Kemudian yang ke-76, al-batin. Al-batinu yang sulit, hakikat Allah Ta'ala tidak dapat diketahui oleh siapa-siapa pun. Secara batin kita tidak dapat melihat, ya, zat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan begitu jelas, karena Allah bukan seperti makhluk. Allah adalah Tuhan, makam ketuhanan. Bila Allah sebagai makam ketuhanan, maka kita tidak nampak yang batin. Artinya kita tidak akan melihat secara batin, kerana Allah adalah sesuatu yang maha ghaib ataupun maha tersembunyi daripada kewujudan seperti makhluk. Begitu jelasnya, ya. Baik. Yang ke-78, al-muta'ali. Al-muta'ali yang maha tinggi. Allah maha suci dari sebarang kekurangan dan keaifan. Sebab itu kita sebut, banyak kita guna kalimah ini. Dia sebut Allah, Allahu Subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci daripada kekurangan, wa ta'ala, dengan sifat yang begitu jelas, yakni maha tinggi. Itu kita sebut selalu pada sebutan kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-79, al-bir yang maha membuat kebaikan, ya, iaitu yang banyak membuat kebaikan dan melakukan ihsan. Melakukan ihsan kepada Allah, maknanya Allah melakukan ihsan kepada makhluk. Apa yang Allah lakukan, perbuatan per Allah, penciptaan Allah, alam langit yang kita lihat, jagat raya ini wujud dengan keihsanan Allah. Bukan wajib. Tuhan tidak wajib berbuat sesuatu. Allah tidak wajib membuat alam. Allah tidak wajib mencipta kita. Allah tidak wajib menjadikan itu dan ini. Allah tidak wajib wujudkan apa-apa. Semuanya adalah harus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat yang ada kepada Allah yang wajib kita imani, iaitu sifat al-jaiz, jaiz, harus, ya, iaitu menjadikan tiap-tiap suatu atau menidakkan, maka itu adalah sifat harus bagi Allah, tidak wajib. Jadi kalau Allah jadikan, itu artinya dengan ihsan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ihsan Allah, bukan dengan kewajiban atau sifat Allah yang mesti jadi dan tidak, ya. Kalau ada pun sifat-sifat itu diistilahkan dengan sifat yang baru. Contohnya sifat ar-raziq, memberi rezeki. Ada sifat itu kepada Allah, tapi itu bukan sifat subutiyah. Itu bukan sifat subutiyah. Dia betul sifat kauniyah, dia panggil. Sifat kauniyah, ya, bukan sifat bukan sifat subutiyah. Subutiyah ini sifat kudrat. Al-qudratu wal iradatu, ya, wal 'amal wal hayat was sama' wa basar wa kalam. Itu 7 sifat ini sifat subutiyah dipanggil. Sabit, tetap ada pada Allah. Wajib kena ada dengan Allah. Ada zat Allah, ada sifatnya. Tapi kalau sifat ar-raziq tidak wajib ada pada Allah. Tidak wajib Allah bersifat dengan sifat ar-raziq, karena tidak wajib juga Allah memberi rezeki kepada kita.
hanya harus Allah memberi rezeki kepada kita. Faham? Kena faham betul ya orang? Ya, Allah menghidupkan kita, mematikan kita juga. Tidak wajib bagi Allah mematikan kita atau menghidupkan kita. Harus pada Allah mematikan kita atau menghidupkan kita. Ya, kerana kita adalah makhluk dan Allah tidak wajib. Kalau wajib Allah matikan kita, jadilah Allah lemah. Ya, karena ada perintah atas dia, ada suruhan atas dia. Kita tahu bila semua perkara wajib ini perkara yang mesti buat. Kalau tak buat salah. Jadi kalau Allah wajib mematikan kita atau wajib Allah menghidupkan kita, artinya ada hukuman di atas Allah. Dia wajib kena buat. Kalau dia tak matikan kita, dia salah. Kalau tak hidupkan kita, dia salah. Ini tak betul. Sebab itu Allah adalah harus. Jadi dan harus ini masuk satu sifat atas keihsanan, bukan atas kewajiban, bukan atas hak dia. Tidak ada apa-apa hak kita di atas Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak wajib bagi Allah melakukan itu sesuatu. Maka itu bila kita sifat harus mengikut dalam kaedah ilmu tauhid disebut sebagai fi'lu kullu mumkin atau tarku. Ya, maknanya pada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada mencipta atau tidak, sama ada menjadi atau tidak adalah suatu keharusan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena faham ya. Jadi kalau kita minta doa, Allah tidak kabulkan doa kita. Kita tak boleh maaf. Kita tak boleh kesiati. Walaupun kita semayang hajat, kita buat semayang hajat ya. Imam Ghazali kata bahawa siapa ada hajat kepada Allah, maka hendaklah dia bina 12 rakaat malam. Di malam hari bina semayang hajat 12 rakaat kata Imam Ghazali. Kalau kita ada hajat ya, surah kita baca ada surah apa pun, yang penting kita bawa 12 rakaat, insya-Allah mustajab dan dikabulkan. Jadi insya-Allah bukan mesti. Jadi kalau kita buat rakaat pun tiap-tiap malam Tuhan tak mau bagi. Itu hak dia. Karena dia adalah Tuhan, tidak wajib dia mengabulkan hajat kita, tidak wajib dia menolak hajat kita, tak wajib juga. Bagi Allah harus mengabulkan, harus menangguhkan, harus menolak. Itu bukan wajib bagi Allah. Kena faham tak? Sifat ini cukup penting tuan-tuan. Kalau kita tak faham sifat ini, maka amalan kita, ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti bohong. Sebab tu dia kata la tusihhu ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sesuatu ibadat tanpa kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kita kena mengenal sifat yang harus. Nampak tak? Sifat harus tu kita kena kenal. Apa dia fungsi sifat harus kepada Allah? 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. 41. Faham kan? Ini pada sisi la ilaha illallah. Jadi kalau kita tidak faham yang demikian, maka tentu ibadat kita juga tidak sah. Ya. Kalau orang kata Allah wajib bagi rezeki dekat aku, tak betul. Ada makhluk Allah yang Allah tak bagi langsung rezeki dia ada. Rezeki apa? Makan minum. Makhluk ni tak hidup, tak makan, tak minum, tak berkahwin, tak ada syahwat, tak ada keinginan, tak ada nafsu selama-lama abadi sampai bila-bila lagi. Ini para malaikat. Malaikat mana ada keinginan, mana ada laki-laki, mana ada perempuan, ya, mana ada dia lepak, dia makan, tidak. Kalau malaikat makan, jenuh bila. Malaikat Mikail antara malaikat yang ditugaskan untuk membawa rezeki kepada makhluk. Sampai cacing dalam tanah pun tugas Mikail. Mikail ya, membawa rezeki. Cacing yang duduk dalam bumi itu pun kewajiban diberi oleh Allah tanggungjawab kepada Mikail untuk memberi rezeki kepadanya. Kena faham yang tahap tu ya. Jadi maknanya kalau Mikail malaikat kena ada rezeki, dia ambil kat dia dulu. Daripada nak angkat malaikat kita, dia ambil kat dia dulu, dia kata kita pau sikit sebahagian lah. Tidak. Tu kan. Macam saya tengok orang tak makan. Ni orang tak makan. Saya cerita lah siapa dia. Dia tak makan. Ya. Dia berhenti motor sebab lah dia pau sikit makan sikit. Nampak tak? Dia buka makanan tu, dia ambil sikit kat dia makan, tutup dia hantar. Nampak tak? Ini ya manusia. Pasal apa? Manusia kena makan.
malaikat tidak. Malaikat tidak ya. Tu nak berhenti kereta. Dia berhenti kereta dia kata makan apa? Hang makan orang punya tak? Dia kata lapar. Dia kata saya bukan makan semua sampai sikit ya. Dia kata sikit pun orang punya. Dia order makan dah malaikat tak. Nampak? Tidak. Baru kita nampak. Malaikat tidak. Mikail, malaikat yang menjaga rezeki kita, yang menjaga makan minum kita, dia akan ambil sedikit pun makanan. Karena Allah tidak bagi ada syahwat makan, tidak ada. Itu kelebihan dia. Maksudnya Allah bagi buat kerja, Allah tak boleh makan, boleh jalan kerja macam biasa. Ya, ini pentingnya kata tadi ini harus bagi Allah memberi rezeki ataupun tidak. Maka itu kita lah kena minta kepada Allah. Kita kena mohon kepada Allah. Di mana kita minta tuan-tuan? Di mana kita minta tuan-tuan? Kita sakit, kita perlu kesihatan. Kita sakit, kita perlu kesihatan. Betul tak? Kita dalam keadaan bala musibah, kita perlu kepada keamanan. Ya. Dalam kesibukan, kita perlu kelapangan. Ya. Semuanya ini kita nak minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita minta? Tuan-tuan tak perasan kan? Kita minta dalam sembahyang 5 waktu. Saya suka ulang balik perkara ni ya. Sembahyang 5 waktu pula kita minta semua ni. Tapi kita tak sebut dengan mulut. Dalam mulut kita baca Fatihah, kita baca surah, kita rukuk kata Subhanarabbiyal Azim, kita rukuk kita sujud Subhanarabbiyal A'la. Ya, itu je kita baca. Sampai tahiyat kita bagi salam. Tak minta apa-apa. Lah, dalam jiwa kita, di papan hati kita, di papan jiwa kita termaktub segala hajat yang kita tak nampak. Betul tak? Kalau kita sendiri nak tulis, kita tak larat nak tulis hajat kita. Setiap saat, setiap detik kita berhajat kepada Allah, ya, maka justru itu hajat-hajat ini hanya akan dipaparkan di depan Allah pada 5 saat 5 ketika. Pada waktu subuh, pada waktu zuhur, pada waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. 5 waktu ini kita menghadap Allah di berbeza-beza saat dan ketika kerana Allah nak kabulkan hajat kita. Dia kena mengi di situ lah. Sembahyang itu dia ada ruh, dia ada hakikat, dia ada rahsia, dia ada hikmah, dan habis sekali kita berfikiran ini dia ada falsafah di sini. Falsafah itu tak apa, itu manusia menyangkai. Fikirnya ni, dia ada dia ruh, dia ada dia hakikat, dia ada dia hikmah, dia ada dia rahsia dalam sembahyang. Semua kita kena tahu. Apa dia rahsia sembahyang, apa dia hikmah sembahyang, apa dia hakikat sembahyang, apa dia ruh sembahyang. Boleh, tahu tak? Yang kita tahu rukun sembahyang. Gagah-gagah rukun sembahyang. Ya, 13 perkara kita tahu sunat abad, sunat ayat. Dekat tu kita tahu di mana. Kita kena selam sampai hakikat solat. Hakikatus solat izharul hajah likubairi takbir. Ini kata siapa? Al-Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Kitab dia. Hadis Muslim itu disyarah oleh Imam Nawawi, ya, sampai 18 volume. 18 volume kitab dia. Dalam kitab tu antara sebut hakikat solat. Apa dia reality of the solat? Hakikat sembahyang itu hakikatnya adalah menggahirkan hajat kepada Allah. Kerana kita ada makhluk antumul fuqara. Kamu semua fakir berhajat. Nampak tak kepada Allah? Jadi maka itu Tuhan sayang dekat kita. Seolah-olah seorang raja memanggil kita 5 kali dari sana. Kemana? Kalau satu raja satu negara, ya, menjemput kita mari ke sana 1 ke 5 kali, apa cerita? Dia nak bagi kita bantu, dia nak tolong kita. Nampak? Dia suka dekat kita, dia sayang dekat kita. Nampak? Raja dunia tak buat kerja. Raja dunia tak buat kerja. Nampak tak? Raja dunia tak buat lah. Gagah-gagah panggil kita nak bagi pingat lah, nak bagi pangkat, nak bagi PJK. Gagah-gagah tu lah, baru kita turun ke istana lah, baru pergi jumpa raja dia. Tapi Allah Malikul Mulk, ya, raja bagi segala, kerajaan bagi segala. Raja dia jemput kita 5 kali, 5 masa, 5 waktu, kerana dia nak tahu hajat kita. Kita pun berdiri depan dia. Sebab tu hukum fiqah mengatakan wajib dada menghadap kiblat, yang lain tak menghadap dakwah. Kita berdiri sembahyang kepada Allah, tadi fiqah, fiqah. Kita berdiri sembahyang dekat,
Yang wajib menghadap kiblat ni apa? Anggota kita dari kepala sampai kaki yang mana wajib menghadap kiblat? Dada kita. Tangan tak menghadap kiblat tak apa. Kaki tak menghadap kiblat tak apa. Kepala tak menghadap kiblat tak apa. Allahu Akbar dia kali kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah. Sebab dada ada menghadap kiblat. Kepala tak menghadap tak apa. Tapi makruh. Tak ada pahala. Faham ya? Mengaji fiqah ni apa ya? Dia kata wajib menghadap kiblat, dada jangan lari dari kiblat. Nampak tak boleh lari dari kiblat. No, tak boleh. Dia mesti menghadap kiblat dada. Sebab dada itulah kita nak zahirkan kita punya papan jiwa, papan hati kita yang tersirat, bukan tersurat, tersirat berbagai hajat. Ya, berbagai hajat ada dalam dada kita. Hajat ini hanya akan diketahui, dibaca oleh Allah, dan hanya Allah juga yang akan mengkabulkan hajat-hajat kita. 5 kali mirip lupa. Faham ya? Sebab itu tidak ada hadis ni bukan makna kita menjadikan tidak ada hadis sembahyang Nabi doa yang kita buat Nabi tak buat. Itu betul ya? Kita dah buat sekarang kan, imam sembahyang jadi sembahyang habis dia zikir, dia angkat tangan, dia doa, kita amin tu. Nabi tak buat pada apa? Sahabat pun tak buat. Tak ada. Tidak ada hadis Nabi angkat tangan, kita semua doa amin belakang, dia tak ada. Maka tu ayat ni Wahabi ya. Wahabi pakai hadis tu lah. Dia kata Nabi tak ada doa. Ini bid'ah. Apa dia buat? Apa Nabi tak buat? Zikir ya. Nabi ni zikir. Lepas sembahyang Nabi akan zikir. Dia kalih kepada jemaah, dia kalih kepada jemaah, Nabi akan zikir. Dia ada zikir lagi zikir. Tidak. Kita ulama-ulama kita lah yang menjadikan doa lepas sembahyang tu sebagai satu amalan. Nanti kita buat tu. Tapi dia ada dalil. Dia masuk kita punya sumber hukum. Ada 4. Al-Quran, wal hadis, wal ijma', wal qiyas. 4. Jadi kita doa lepas sembahyang ni, amin angkat tangan ni, ada dalil apa? Dalil qiyas. Bukan dalil Quran, bukan dalil hadis, bukan dalil ijma', dalil qiyas. Nampak? Sebab berdoa ini umum. Bila-bila pun boleh berdoa. Nampak? Itu ada hadis. Karena firman Allah kata, "Ud'uni astajib lakum." Umum. Bila Allah kata, "Ud'uni astajib lakum," mohon doa kepada aku ijabah, aku mustajabkan. Mari dalil bahawa Allah telah buka pintu doa kepada kita. Boleh doa bila-bila masa. Jadi ulama kata, sebaik-baik doa lepas sembahyang. Maka itu kita, ulama-ulama kita bergerak fatwa, boleh berdoa lepas sembahyang, seorang angkat tangan, yang lain semua amin. Dia nampak? Faham ya? Bukan benda tu bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Faham? Ya, jadi kita doa tu. Tapi yang penting dalam sembahyang itu sendiri. Kita doa pun banyak mana doa. Tu imam di doa tu lah. 5 waktu tu imam dia kerja doa yang sama dia. Kita ada banyak problem. Tuan-tuan yang mari, saya fikir hajat-hajat tuan-tuan tak sama kan? Ya? Ada macam-macam hajat tuan-tuan ni. Siapa tahu hajat ni? Kita tahu sikit, Allah tahu banyak. Ya, ada orang mari anak dia sakit tu rumah. Ada orang mari kerja dia tadi sangkut. Ada orang mari masalah-masalah itu masalah ni. Semuanya hajat-hajat ini boleh imam abang. Kita juga biar abang nanti imam habis sembahyang. Kalau memang doa turun doa anak saya sakit. Tu imam terbaik, insya-Allah saya doa anak sakit. Mai kalau seorang kata tuan saya sakit. Mai kalau seorang kata mak saya sakit. Mai seorang kata kucing saya sakit. Nampak? Lakat imam nak doa. Itu baru seorang. Saya duk bawa jamaah menjadi guru di Mekah lah, guru Mekah di Tabung Haji. Ya, sekarang tak buat dah lah. Pengaji berhenti 2016. Berhenti tak buat lah. Tak boleh pergi lah, tak larat. Kita dah tua, tak larat, tapi tak juga kerja surrender. Tapi dalam pengalaman saya tu, tiap-tiap tahun Nabi ada orang yang tak doa. Nampak? Bagi macam 2-3 keping, kadang-kadang 10 keping, ada 3-14 keping. Dia bagi surat 14 keping, suruh minta doa di rumah. Nampak? Tiap-tiap tahun mesti ada orang.
Dia berkata, Ustaz ni pergi Mekah tadi, kita minta suruh Ustaz di doa di Mekah. Dia baru main, nampak? Ya, ada sekali tu 14 Mekah. Doa dia saja, dia minta. Kalau saya baca doa dia, saya tak minta doa orang lain. Nah, dia nah, saya tengok dalam doa tu, kucing dia pun dia minta doa sakit. Kucing dia sakit, dia suruh minta doa. Dia baca-baca di Nawawi. Ini orang 14 Mekah, sampai seorang ni 2 Mekah, sampai seorang ni 3 Mekah. Dia ambil banyak, nak pergi di Mekah, dia minta doa. Minta di mana? Di Arafah. Di Arafah, nampak? Itu baru yang dia ingat dia pilih. Yang dia tak pilih ni, banyak mana dalam kita tak tahu ni. Nampak? Maka tu saya tak buat kerja tu, tak ikut. Dia datang lagi, kita boleh ikut sama. Saya ni minta doa kepada Allah, keluar berdiri di Arafah, ya Allah Tuhanku, ya, di ketika saat yang ijabah doa, Engkau melihat, Engkau mengetahui, ya, Engkau mengamati setiap hamba-Hamba yang terdil yang berada di padang Arafah ini, ya Allah. Maka dengan itu para sahabat teman handai taulan aku telah menitipkan doa kepadaku untuk mohon kepadamu di hari yang mulia ini. Siapa itu? Nah, Engkau amat mengetahui. Nah, dia minta doa, Engkau amat mengetahui. Maka itu, ya Allah, Engkau kabulkan doa-doa mereka. Boleh? Sekiranya doa-doa mereka itu baik bagi mereka, baik bagi dunia mereka, baik bagi akhirat mereka, baik bagi agama mereka, baik bagi kehidupan mereka, Engkau bagi mereka doa. Kalau doa-doa itu tidak baik bagi mereka, tidak baik bagi dunia dan akhirat mereka, tidak baik bagi agama mereka, Engkau ganti dengan yang baik. Tidak apa. Bukan kita suruh tolak, ganti dengan yang baik. Tidak boleh. Habis saya masuk, tak sampai 5 minit ya, doa masuk tidur ke mahal. Ya, nak baca suratnya, nak jom baca doa ni je lah. Orang berjujur, Ustaz baca apa ni? Jadi doa-doa kita, hajat-hajat kita, tuan-tuan, banyak dalam dada kita. Bila kita nak serah dada kita, 5 kali. Allah kata 5 kali apa menghadap aku, apa sebut? Wajah lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslimah. Aku hadapkan wajah hati kepada wajahmu, ya Allah, kepada Zat yang Maha Suci, ya, yang menjadikan langit dan bumi. Engkau mengetahui isi hati kami, isi jiwa kami, hajat kami, maka itu Engkau kabulkan. Jadi kalau sembahyang kita dengan syarat, sembahyang itu kena ada link. Sembahyang itu kena ada kontak dengan Sidratul Muntaha. Itu dia punya radar. Kalau satelit sekarang kita ambil satelit kan? Satelit doa, tuan-tuan. Satelit doa kita adalah Sidratul Muntaha. Tu ya. Benda-benda ni semua hari ni orang tak dengar, tak tahu. Tapi dia tak tahu apa benda kan? Kita sembahyang menghadap Allah, menghadap kepada Sidratul Muntaha, merabati seluruh alam. Sidratul Muntaha. Sebab tu Nabi pada malam Mi'raj sebelum dibawa naik kepada tahap yang tinggi mustawa A'la, Nabi SAW ya singgah di Sidratul Muntaha. Ada Jibril di situ. Nabi sampai Sidratul Muntaha, sah sudah ada Muntaha, barulah dibawa Nabi naik lagi ke atas. Dia kena berhenti sebab di situlah kita punya station. Semua kita punya amalan, kita punya catatan, kita punya takdir, semua ada di Sidratul Muntaha dalam bentuk daun. Tiap-tiap orang ada selai daun juga. Tentuan dan tentuan punya daun. Bintang tak ada. Orang kata bintang tak kan? Kadang-kadang orang kata bintang kan? Namanya bintang gelap ni, kita menjaga orang kayak ni. Itu bohong. Bohong lah, tak ada. Bintang tak ada. Kita ada daun. Sidratul Muntaha, satu pokok yang lebih besar pada langit dan lebih besar pada langit dan bumi lagi. Pokok tu. Nabi kata dia punya daun, bentuk daun, bukan besar, bentuk daun macam telinga gajah. Dekat tu lebih kata. Nampak? Tapi punya keindahan yang luar biasa, kecantikan yang luar biasa yang tak dapat digambarkan. Nak cerita tak boleh, tak mampu nak cerita macam mana dia cantik. Tiap-tiap bidang ada daun tu. Bila daun tu gugur daun tu 40 hari kita dah mati di langit. Di bumi tak mati ni. 40 hari sebelum kita mati, daun tu jatuh. Dengar baik lah. 40 hari sebelum kita mati, daun tu jatuh. Tapi tak jatuh di bumi ya. Dia duduk di langit tu. Langit tu tujuh. Malaikat semua tahulah.
malaikat semua tahu yang kita dah mati. Nah 40 hari sebelum kita mati, daun kita dah jatuh, malaikat di langit semua tahu dah, kata siang-siang sudah mati. Di bumi kita duduk jalan ni 40 hari duduk jalan. Masa ketika itulah akan berlaku macam-macam perkara yang boleh itu. Nampak? Kita ni cerita bila orang mati, dia ni mati sebelum nak mati, macam orang rupanya kawan nak mati. Itu dia harap, tak pernah hisap turun. Itu dia hisap turun. Nampak tak? 40 hari dah mati, kau hisap turun. Jadi tak pernah dia ni orang tua tak pernah buat kerja tu. Rupanya dia nak mati. Nampak tak? Elok-elok dia pakai kain pekat, elok pakai semak pendek. Nampak? Itu lalu cerita lah. Elok-elok 40 hari nak mati, pakai semak pendek. Orang kata apa? Buang tabiat dia. Buang tabiat kehidupan biasa. Dia sudah ubah tabiat lama dia buang, dia ambil tabiat baru tu, dia buang tabiat. Nampak tak? Faham ya? Boleh? Jadi alhamdulillah saja kita cerita sikit lah. Ini semua disebut dalam kitab, dalam Daqaiqul Akhbar. Kitab tersebut Daqaiqul Akhbar, dalam kitab itu ada sebut mak saya baca ya. Nanti apa semua kita kena mengaji, kita akan dapat lihat lah. Baik, kita sambung lagi kita. Baik, kemudian kita masuk pada sifat yang ketujuh, Al-Wali. Al-Wali ya, Al-Wali yang maha menguasai. Allah jua yang memerintah, menguasai di atas sesuatu. Al-Wali dia panggil ya. Jadi pendek kata yang menguasai. Allah juga yang menguasai semua, sampai ke jiwa, hati, nurani kita semua Allah kuasai. Sebab tu ada surah sebut Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah 257 Al-Baqarah. Allah menguasai jiwa orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu keluar daripada kegelapan masuk kepada cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, mereka dikuasai oleh Taghut. Nampak tak? Taghut, maka mereka keluar daripada cahaya masuk kepada kegelapan. Demikian itu mereka adalah ahli neraka, kekal dalam selama-lamanya. Nampak? Allah sebut sendiri dalam Quran Al-Wali, iaitu Allah Wali, Allahul Wali, dia menguasai. Faham ya? Jadi kita nanti sekarang kita nak jadi wali Allah, kita pun boleh jadi wali Allah. Semua tentang jadi wali Allah. Baru boleh jumpa Tuhan. Tak jadi wali tak jumpa. Kalau tuan-tuan tak jadi wali tak jumpa Allah. Jadi kita mana jadi wali? Kita duk baca wali kena terbang. Itu salah. Kita duk kata wali kena terbang. Ya. Wali ni tuan-tuan, siapa nak jadi wali? Tuan-tuan semua boleh jadi wali. Memang kena jadi wali. Nampak? Ya. Siapa wali Allah? Al-awliya Allah. Quran kata al-awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dua sifat ada mereka. Silakan muazzin dan segala rahmat memandangkan azan. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa man nasarahu wa wala. InsyaAllah kita sebut wali tadi ya. Kita semua kena jadi wali. Allah sendiri yang bagi ta'rifan wali. Allah sendiri memberi istilah. Al-Quran sebut Al-Awliya Allah. Al-Awliya ni plural lah ya. Wali-wali. Al-Waliyu, Al-Waliyan, Awliya'u. Itu dia punya ya, singular, dual, plural ya. Al-Awliya. Allah sebut Al-Awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tengok Tuhan sebut. Wali-wali Allah tidak ada dua sifat. Mereka tidak takut, tidak ada duka cita. Jadi wali dua ya. Tidak ada takut, tidak ada duka cita. Maknanya sebarang apa juga yang melibatkan makhluk, kita tak takut. Tidak takut kepada makhluk, tidak duka cita pada perkara-perkara yang makhluk, tidak. Kita hanya takut kepada Allah. Nampak tak? Jadi yang ni jauh sikit lah kita kena faham tu ya. Dan kita nak takut kepada Allah ni tiga perkara kita nak takut. Takut.
sebab kita akan bertemu dengan Allah. Ini adalah zikir. Zikir ini disusun oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad Al-Ba'lawi pada malam Lailatul Qadar. Ada satu tahun tu dia bertemu dengan malam Al-Qadar. Siapa dia? Sayyid Abdullah Al-Haddad Al-Ba'lawi, seorang ulama, seorang wali Allah, ya, yang ada tulis kitab-kitab. Sekarang ada kitab yang dia karang yang kita duk baca sekarang sebab ada terjemah dalam bahasa Melayu lah. Nasihat Agama Wasiat Iman. Nasihat Agama Wasiat Iman. Itu buku dia ditulis oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad Al-Ba'lawi, ya, wali Allah. Dia susun pada malam Al-Qadar, dia bertemu Al-Qadar, dia susun satu jenis rotib zikir. Rotib, ya. Rotib ni satu amalan kita zikir, kita baca untuk kita baca selama-lamanya, bukan satu ketiganya, rajin baca. Dia panggil Rotibul Haddad. Berarti nama dia Haddad. Dia tuan-tuan boleh jumpa rotib. Yang ini orang tak tahu Rotibul Haddad ni. Dia ada dalam buku zikir yang bernama Majmu' Syarif. Majmu' Syarif. Tuan-tuan mesti ingat dulu, kita dulu ada orang panggil Quran kecil. Dia kecil, dalam tu ada macam-macam zikir kan, ada kan dulu. Tapi dia dalam bahasa Arab lah, tak ada bahasa Arab, buat Jawi pun Jawi Melayu lah. Dia tulis dalam Jawi, tak semua orang boleh baca. Para jemaah haji dululah masa pergi kapal laut, awal-awal kapal terbang dulu, kalau pergi Mekah mesti kena bawa dia Majmu' Syarif. Dalam tu ada surah-surah pilihan yang patut kita baca, ada selawat-selawat pilihan yang patut kita baca, ada zikir-zikir yang pilihan yang elok kita bawa. Dalam tu ada zikir, ada selawat, ada Al-Quran, ada doa, dan ada amalan-amalan untuk kehidupan kita. Orang sakit nak baca apa, orang yang dalam keadaan susah gelisah nak baca apa, ada zikir tu. Itu dia panggil Majmu' Syarif. Dalam Majmu' Syarif tu ada Rotibul Haddad. Dalam Rotibul Haddad tu ada satu zikir. Kita orang Pulau Pinang tak tahu, orang Utara tak tahu, Selatan tahu, orang Johor, orang Singapura, ya, dia pun tahu zikir ni. Kita Utara tak tahu. Kita baru dikenalkan. Saya bawa zikir tu, orang tanya, ni mana ambil zikir ni Ustaz? Kami tak pernah dengar. Saya kata ini zikir yang disusun oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad Al-Ba'lawi. Dalam Rotibul Haddad ada di hujung, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najina mimma nakhaf. Yang ada, ada belakang nakhaf, takut. Nampak? Kami takut, nakhaf tu. Wahai Tuhan yang mengamankan hamba-hambamu yang takut, amankan diri kami, diriku daripada sakaratul maut sebelum mati. Itu yang kami takut. Sakaratul maut inilah sebagai penyudah kita nak mati, tuan-tuan. Orang nak mati, dia kena sakaratul maut. Sakaratul maut itu dia sudah mula berhubung dengan langit dah. Nak mati, nampak? Ya. Mereka ada standby dah, orang yang nak mati. Dia panggil sakaratul maut. Sakaratul maut ni boleh berlaku 6 bulan. Satu orang nak mati, ada orang 6 bulan nak mati sudah kena sakaratul maut. Sakaratul maut ni dia panggil mabuk mati. Mabuk mati. Ya. Ada orang lagi 1 jam nak mati. Ada orang just 5 minutes sebelum mati ada sakaratul maut. Pendek. Tapi semua orang kena sakaratul maut. Sebab tu Nabi doa, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut. Ada sakaratul maut tapi bagi ringan. Nampak tak? Antara ringan apa? Kita masih ingat, boleh baca Quran, boleh mengucap kalimah syahadah, nampak tak? Ya. Kalau ada orang kena sakaratul maut yang berat, nak mengucap tak boleh. Dia lupa, nampak tak? Ya. Dia dibuat pada budaya dia suka buat lah, duduk gesek biola. Nak mati ni, malaikat maut nak main dekat, dia duduk main gesek bola ni, gesek biola, dia ambil tangan juga. Apa ni? Kita nak pergi ziarah, dia sakit, duduk nazak ni, tangan duduk gesek. Saya tanya siapa dia buat tu? Dia duduk biola besar. Tak ada mengaji dia, semayang pun tinggal.
Nampak tak? Hidup dia duduk gesek dia orang. Bila nak mati pun sekretar maut dia gesek dia orang. Nampak tak? Yang seorang lagi duduk tarik janggut. Dia tak nak janggut, duduk tarik janggut. Pasal apa? Masa dia hidup, masa dia elok, dia tak suka orang janggut. Dia kata apa simpan janggut-janggut? Dia tak tahu hukum simpan janggut tu siapa. Nampak tak? Dia tengok orang simpan janggut, dia pandang atas. Nampak? Tu. Maka tu bila nak mati baru dia tahu rupanya janggut tu sunnah Nabi. Ya. Sunnah Nabi, cahaya keluar daripada muka kita, dia jadi janggut lah. Janggut tu cahaya muka Allah, ada apa lagi? Ya. Sebab orang lelaki patut simpan janggut 2-3 helai pun tak apa. Ada orang janggut 2-3 helai saja kan. Simpan tu lah 2-3 helai. Janji bagi ada janggut. Oh tak ada janggut tak apa kau Ustaz? Tak apa, tapi jangan hina. Tak apa, tak simpan janggut boleh. Tapi jangan hina. Jangan pandang rendah, jangan pandang dia ada kenangan apa. Ulama-ulama besar ada tak simpan janggut? Sayyid Qutb, tentang mana Sayyid Qutb? Ya. Sayyid Qutb pejuang, ya, seorang ulama yang menentang pemerintah, ya, akhirnya dia mati digantung. Sayyid Qutb tak ada janggut. Abdul Qadir Audah, ulama besar tak tahu janggut. Ya. Banyak ulama-ulama tak tahu janggut. Ya. Bukan kata dia tak tahu janggut, dia tak tahu janggut. Bukan dia hina. Nampak? Mungkin dia rasa ada janggut, dia nak ambil wudu tak puas nak basuh muka. Sayyidina Ali, dia nak sapu kepala, satu kepala nak sapu dengan ayak, dia nak kulit kepala dia kena ayak, dia cukur rambut dia bagi botak tu. Sayyidina Ali cukur rambut botak. Orang yang bercakap cukur rambut, aku puas sapu ayak kepala bila ambil wudu. Kalau ada rambut tak puas, dia kata tak puas, duk sapu atas rambut. Sedangkan Allah kata apa? Wamsahu bi ru'usikum, Al-Quran Al-Maidah ayat 6. Quran sebut kan? Wamsahu bi ru'usikum, hendaklah kamu sapu kepala-kepala. Tuhan kata sapu rambut. Ayat ini tak kata sapu rambut. Allah kata sapu kepala. Tapi kita sapu atas rambut lah. Sebab rambut ada ekor. Nampak? Sayyidina Ali tak mau. Dia nak ambil hukum betul-betul. Sapu kepala dia kata. Kepala kena buang rambut lah. Dia cukup betul. Itu Sayyidina Ali. Sayyid Qutb dia cukup janggut semua. Dia kata supaya aku basuh muka aku dapat sentuh kulit muka aku. Sebab antara wuduk yang paling afdal kita basuh muka kena sapu lihat. Nampak tak? 3 tempat kita kena tapak. Basuh muka terus kita basuh, kita melihat. Basuh tangan sampai pergelangan selatan tangan. Sapu kaki sampai setengah betih. Itu dia panggil ghurral muhajirin. Nampak? Nabi kata umat aku besok di akhirat seperti ghurral muhajirin. Ghurral muhajirin ni satu kuda hitam, kaki putih, muka putih, duduk atas bukit. Kalau matahari suruh cantik tak? Nampak? Nampak tak? Nabi umpamakan, ya, besok nanti dikenali umat-umat aku di akhirat kerana ghurral muhajirin. Nampak tak? Bila dia ambil muka, dia basuh muka, dia akan sapu terus sampai ke lihat. Jadi kalau ada janggut, kita sapu ada janggut. Kita tak sapu lihat, maka tu Sayyid Qutb, ulama-ulama besar-besar tak takut janggut ni macam tu. Dia bagi kita buang janggut, kita boleh basuh muka, kita boleh sentuh pun. Lihat kita dengan tangan kita sendiri, ayam itu kena kulit. Nampak? Ini dia punya pandangan. Kita tak ada ikut dia. Pasal iman kita tak macam dia, ilmu kita tak macam dia. Dia kata pasal, nampak tak? Kita simpan janggut, saya pun simpan janggut dia. Macam tu lah artinya. Tapi kalau kita tak mau simpan janggut, jangan kata janggut ni tak penting, tak sesuai sunnah Nabi. Lagi kotor, dia kata macam kambing. Lagi kotor, nampak tak? Dia dah sampai boleh bawa murtad kadang-kadang. Pasal kita hina janggut, boleh bawa murtad. Cuba tengok dalam Mustikah Hadis juzuk pertama, nampak tak? Satu orang kata apa lu tahu-tahu janggut ni semua, minta maaf lah. Apa lu tahu janggut ni semua macam kambing. Dia kata lu murtad kau lah. Murtad, nampak lagi. Itu nak kena jaga tu. Kerana menghina sunnah Rasulullah SAW. Nampak tak? Ya? Faham Kena menghina sampai ke situ lah. Tapi yang itu fardu kifayah. Dia bukan fardu ain.
fardu kifayah. Dan fardu kifayah pun fardu. Kena faham ya. Jadi kita kena reti lah antara yang kita sebut. Baik. Habis ya, kita sambung lagi sikit lagi, iaitu pada sifat At-Tawwab. At-Tawwab disebut segini, iaitu yang maha menerima taubat. Ia sangat menerima taubat siapa yang bertaubat kepadanya. Ini kita kena faham. Allah sentiasa membuka pintu-pintu taubat, membuka pintu-pintu taubat kepada hamba-hambanya, di mana hamba-hamba yang bertaubat dikasihi oleh Allah. Sebab Tuhan sebut, Inna yuhibbul wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan kata, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah amat kasih kepada orang yang bertaubat. Allah amat kasih kepada orang-orang yang suci bersih. Nampak tak? Ya. Itu dia. Dengar ayat ni, Sayyidina Bilal. Dia dengar ayat ni, dia ambil wudu tak putus. Batal wudu ambil, batal wudu ambil, batal wudu ambil. Siapa? Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Ayat ni lah. Dia kata Tuhan suka kasih kepada orang-orang yang bersih. Pasal apa? Aku nak dia berhadas. Nampak? Tengok tadi betul lah. Nampak ya? Tiap-tiap kali batal dia wudu, dia sambung wudu. Dia ambil wudu, dia sembahyang 2 rakaat sunat wudu. Nampak? Kalau satu hari dia ambil wudu 10 kali, maknanya kata 10 kali sembahyang sunat taubat. Jadi lah. Maka itu Nabi pada malam Mi'raj sampai pada sidratul langit yang ketujuh, lepas dia muntaha, Nabi dengar terompah dia berjalan dalam syurga. Nabi dengar cara dia berjalan tu, heret-heret terompah dia tu, ini terompah Bilal ni. Cara dia berjalan Bilal tu ada di bumi, dia hidup lagi, tapi Nabi dengar dia punya terompah di dalam syurga. Nabi turun mari ke bumi. Nabi tanya kepada Bilal, apa amalan yang kamu buat ni? Aku dengar terompah dalam syurga. Nampak? Dia kata, Rasulullah, dia buat perkara yang Tuhan suka. Tuhan suka kepada orang yang bersih, maka Tuhan hamba tiap-tiap kali akan sentiasa berwudu ya Rasulullah. Bakal wudu, hamba akan mengambil wudu lagi. Dia tak mau dalam hadas, sentiasa dalam berwudu kepada Tuhan. Nampak? Itu paling penting, faham ya? Jadi makanya tadi ini, lepas pula dia buat wudu, dia ambil wudu, dia sembahyang 2 rakaat sunat wudu. Ya, maka tumpah dia dengar syurga dah terima awal dah. Belum dia masuk, syurga dah terima awal. Nampak? Macam itulah kita faham tuan-tuan. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Orang yang tak buat dosa, dia tak minta taubat kepada Allah. Ya, sebab dia kata dia tak ada dosa. Ya, yang tu tak betul ya. Walaupun kita tak ada dosa, secara yang kita akan fahamlah, sebenarnya manusia ni semua dia bersalah. Tidak ada satu manusia pun yang bersih dari kesalahan tak. Nampak tak? Ya. Tidak ada seorang yang bersih sebab Tuhan suruh. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, Tuhan suruh. Setiap kali khatib dia buat. Ittaqullaha haqqa tuqatih, hendaklah kamu takwa dengan sebenar-benar takwa. Boleh kita takwa dengan sebenar takwa? Tak boleh. Kita tak mampu mengisi ketakwaan 100%, tak boleh. Sekadar banyak benda. Pasal apa? Kita kena tidur, ya, kita kena makan, kita kena kerja, kita kena qada hajat. Banyak masa-masa kita untuk dunia kita buang. Nampak? Sepatutnya kita kena beribadat kepada Allah 24 hours. Tapi nak buat macam mana? Kita kena tidur, kita kena kerja, kita kena makan, kita kena minum, kita kena qada hajat. Kadang-kadang kita sakit, lagi banyak perkara kita tak boleh buat. Maka itu kita tak dapat mampu untuk melaksanakan takwa dengan sebenar-benar takwa. Itu salah. Itu salah. Itu salah kita, nampak? Ya. Itu dia. Maka itu kata Said Abdullah Haddad juga ni yang kita kata tadi, ya aman al-khaifin tu, dia kata sekiranya Allah memberikan kepada kita 1 juta jiwa. Sekarang kita ada 1 jiwa ya. Sekarang 1 jiwa lah. Kiranya Allah memberi kepada seseorang itu dengan 1 juta jiwa, masih dia tidak mampu melaksanakan sepenuh takwa kepada Allah. Sebab nak balas nikmat yang Tuhan bagi boleh. Nikmat mata ada balas tak? Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat perut, nikmat makan, nikmat akal, nikmat nafsu, ya, nikmat keduniaan.
semua nikmat ni kita tak boleh bersyukur. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Ya, kalau kamu nak hitung nikmat Allah bagi kamu, kamu tak mampu nak kira. Kalau pakai komputer, komputer tu dia rosak, tak mampu nak kira. Sebab komputer pun nikmat Allah. Nampak tak? Komputer sendiri pun nikmat Allah. Dia benar, ya. Kereta pun nikmat Allah. Ya, faham? Maka itu kita kena minta ampun. Sebab tu ayatnya Quran kekal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, ya, kami menzalimi ada diri kami sendiri. Awal-awal kita declare. Tidak ada seorang pun kata aku bersih dari dosa. Tuhan ajak kita kena baca doa ni, ya. Ya Tuhan kami, semuanya kami menzalimi akan diri kami sendiri. Kiranya kamu tidak merahmati kami, mengampuni kami, tergolong kami dalam golongan orang-orang yang sangat merugi. Jadi wajib kita kena faham dan wajib kita kena sedar bahawa kita adalah manusia yang serba lemah, tak mampu mengisi masa kita sepenuhnya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faham, ya. Maka tu Nabi bangun malam sembahyang tahajud. Siang ada kerja dengan manusia, tak boleh. Kita nak buat ibadat banyak-banyak, tak boleh siang. Sebab kita ada urusan pemberdayaan, ada hubungan dengan masyarakat, ada hubungan dengan keluarga, ada hubungan dengan alam sekitar. Mana ada masa nak ibadat sunnah? Bangun malam. Siapa tak kacau? Nampak tak? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dia sedang, dia kata tak ada masa pun nak sembahyang sunat pun. Dia kata tengok sembahyang sunat, orang berdiri-diri dah nak minta hajat. Ya Amirul Mukminin begini, ya Amirul Mukminin begini. Nampak? Dia bangun malam, dia buat sembahyang tahajud. Malam pula orang mencari dia. Orang tak nak jumpa Amirul Mukminin, kena pergi malam, baru dia ada rumah. Nampak? Siang dia tak ada rumah, dia sibuk dengan masyarakat, sibuk dengan pentadbiran. Nampak? Ya, nak cari dia kena pergi malam. Malam pun dia pergi cari dia. Dia kata malam nak berdekat dengan Allah pun pergi cari aku juga. Nah, bagilah peluang aku dengan Tuhan. Dia kata aku nak beribadat dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan, satu perkara saya suka semua, tuan-tuan, kita kena buat sembahyang malam. Tuan-tuan, kita kena buat sembahyang malam, tuan-tuan semua, tuan-tuan ni muslimah dalam, kena buat sembahyang malam tu, tahajud, baru kehidupan kita akan sempurna, kehidupan kita akan bahagia, ya. Itu yang paling penting, paling kukuh sekali. Bangun malam sembahyang tahajud, kata Nabi, walau bisyatin, walaupun sekadar masa untuk perah susu kambing 5 minutes, walaupun dengan sekadar masa yang pendek untuk perah susu kambing, bangun sembahyang tahajud. Kalau tuan-tuan semua sembahyang tahajud, bukanlah tuan-tuan ya, semua masyarakat Islam, kalau qaryah kita adalah qaryah qaryah Sungai Pinang ni, semua sembahyang tahajud, masjid ni tak ada tempat nak isi orang ke penuh. Masjid ni penuh, tak ada orang nak isi. Nampak tak? Kita ni kata masjid ni kecil. Hari ni masjid besar, pasal tak ada orang. Ya. Imam Abdul Rahman Huzaifi, Imam Madinah, dia mai sembahyang, jadi imam sembahyang Jumaat perasmian Masjid Sultan Salahuddin Shah Alam. Ya, Sultan Salahuddin Shah Alam, dia jemput dia lah. Jadi imam sembahyang Jumaat merasmikan. Nampak? Masjid Salahuddin. Hari Jumaat tu mai penuh sampai keluar, berjalan-jalan, rumah sembahyang penuh. Oh, dah penuh. Tadi asak dia mana? Asak dia mana orang tak ada. Dia main asak tak ada orang. Dia tengok tadi ramai. Tapi dia kata apa? Masjid nampak ni kecil. Dia kata masjid apa besar? Besar daripada masjid kami ni. Kami masjid Nabi kecil, masjid apa besar? Imam masjid kata, dah, masjid kami kecil. Dah, dia kata, tak ada orang, masjid besar. Sampai tak ada masa, tak nak isi orang pun tak cukup. Mana ada? Luas lagi, masjid kami besar. Kami tidak, penuh masjid kami. Penuh masjid kami. Dia pergi dah. Jadi kita hari ni, kalau semua dah qaryah Sungai Pinang ni tuan-tuan, sembahyang tahajud, besok masjid kita, subuh mesti penuh. Bila masjid kita penuh tuan-tuan, barulah kita boleh menang duduk di atas. Kita akan dapat kalahkan orang-orang kafirin. Ini kata orang Yahudi. Ya, kata orang Zumar, pendeta Yahudi, 72 tahun yang sudah. Dia kata kita kena antaranya kita mesti sibukkan umat Islam supaya dia tidak sembahyang Jumaat. Nampak? Istimewa sembahyang subuh.
Zumar kata sendiri, kita kena cari jalan bagi umat Islam leka tiga sembahyang Jumaat tidak memenuhi masjid, khususan sembahyang subuh. Nampak? Itu dia. Kita kena cari jalan bagi dia lengah, bagi dia rajin. Apa yang sembahyang subuh, sembahyang Jumaat? Nampak? Kalau dia penuh masjid macam sembahyang Jumaat, pasti kita kalah. Dia akan berada di atas kita. Itu dia. Nampak? Sedang Zumar, pendeta Yahudi, 72 tahun sudah dia buat satu muktamar besaran, ya, lebih kurang 40,000 orang yang hadir. Dia punya ceramah, dia bagi tahu strategi dia apa kita nak buat supaya umat Islam ni hilang, jatuh, nampak tak? Kalah. Antaranya inilah, jangan bagi umat Islam mengibaratkan masjid, khususan sembahyang subuh. Nampak tak? Kalau mereka boleh sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat, confirm tuan-tuan, kita kalah. Jadi sekarang nak sembahyang subuh Jumaat, kena bangun awal. Nak bangun awal, kena sembahyang tahajud dah. Dia dah. Nampak, ya? Sembahyang tahajud masjid macam bulan puasa. Bulan puasa masjid kita penuh, ya, subuh tak penuh lah. Kalau biasa 2 saf boleh jadi 5 saf. Pasal apa? Orang makan sahur, hadir makan sahur pergi masjid, nampak tak? Ada lah subuh. Tapi Ramadan saja tu pun separuh Ramadan lah. Main separuh tak ada. Meneluh juga kan tidak pulang. Ada. Separuh Ramadan ni nampaklah subuh. Dia main separuh Ramadan, balik macam saya, balik 2 saf tu pun tak perlu. Ya. Pasal apa? Dah mula segan nak makan sahur. Habis makan awal-awal lah, tidur siap. Nampak tak? Kita hari ni jadikan satu program. Sebab Tuhan sebut dalam Quran 2 surah. Ya. Tuhan sebut, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila isfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattil qur'ana tartila. Wahai orang muslim, tidaklah, sebab kamu tidak malam. Bangun, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sedikit bersembahyang malam, atau separuh, atau 1/3, ataupun tambah dengan baca Quran dengan tartil. Maknanya sembahyang baca Quran surah-surah panjang-panjang. Bangun lama sikit. Nampak ya? Ini Tuhan dah buat sebelum Nabi jadi Rasul. Surah ni turun sebelum Nabi jadi Rasul lah. Bila turun satu surah lagi, Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bukan bangun sembahyang malam, bangun beri ancaman. Ini Rasulullah nampak. Ini ayat turun kat kita. Nampak tak? Walaupun al-ital khas ila Nabi wa umum min ummati, umum di atas semua umat dia. Nampak? Kita faham. Jadi maknanya kita, tuan-tuan, usahalah mulai malam ni kita buat. Malam ni semua tuan-tuan ada ni dengar lah. Hanya baru kita mengaji lah. Yang mengaji pasal ni, mengaji pakai dengar balik tak buat apa, itu bukan mengaji. Saya pun bagi tahu apa nak buat. Kalau tidak kita mengaji saja kosong, tak ada lagi. Ya. Malam ni tuan-tuan start. Niat, aku tidur malam saja aku nak bangun besok pagi. Pukul 4 pagi aku nak bangun. Subuh masuk pukul 6 kan. Pukul 4 pagi 2 jam bangun. Boleh tak? Kita kena set. Pasang jam gerak. Nampak? Minta kepada Allah, Ya Allah, izinkan hamba-Mu kalau panjang umur untuk bangun sembahyang tahajud. InsyaAllah Tuhan bagi. Kita start malam ni, kita kena start. Sebab kita tak tahu besok mungkin kita kembali kepada Allah. Mungkin malam ni kita akan kembali kepada Allah. Nampak ya? Maka kita buat demi kerana kekuatan jiwa kita, kerana kebesaran Allah. Kemudian sebab Allah turun 1/2 malam, tiap-tiap malam. Siapa Tuhan turun? Bukan berarti kita Tuhan turun. Rahmat Allah turun, para malaikat turun, ya, berkat Allah turun pada 1/2 malam. Tanpa tak mau rebut ke? Berkat turun, rahmat turun, malaikat turun, tak mau rebut ke malam? Siang tidak turun. Nampak tak? Kekal sampai masuk subuh, naik matahari, baru malaikat naik balik. Nampak tak? Rahmat semua naik balik ke langit. Itu dia. Maka kita ada solat sunat duha. Nampak? Ini kena faham lah. Jadi tuan-tuan, kita nak kemenangan, kita nak kekuatan, bukan melalui politik lah. Politik itu hanya sebagai wasilah perantaraan saja, ya.
Jangan salah faham sebab tu tak perlu kita sentuh bab politik ni, tak sentuh. Nampak tak perlu kita cakap pasal politik. Dia patau sini nak cakap kita sentuh macam mana umat Islam boleh jadi kuat. Dua perkara tuan. Umat Islam akan jadi kuat pertama dia punya sembahyang sempurna. Sembahyang dia sempurna tuan. Itu nombor satu kena jaga. Sebab Tok Bilal itu hafal kat kita 5 kali. Nampak tak? Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Dia tak? Marilah menunaikan solat, marilah merebut kejayaan. Cara lain tak ada. Sembahyang saja yang boleh jadikan kita berjaya. Sebab sembahyang yang sempurna, sembahyang yang ada konteks, ada link dengan langit, ada link dengan alam malakut, baru sembahyang tu diterima. Sembahyang yang khusyuk, sembahyang yang ada ruh. Sembahyang tak ada ruh mati, tak ada konteks dengan langit. Sembahyang tu kena ada ruh. Ruh dia apa tuan-tuan? Tuhan sebut dalam Quran, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Al-Quran itu dulu berjaya, sukses orang-orang yang beriman. Nampak tak? Di mana dia berjaya? Berjaya semua bidang. Semua bidang dia berjaya. Yang ini mereka yang khusyuk dalam sembahyang. Tak nampak? Ada Tuhan sebut lain? Oh, semua orang Islam kena ada ijazah, semua kena PhD. Dah. Nampak tak ya? Itu dia. Banyak PhD di Malaysia yang lingkup. Nampak tak? Iman tak betul, akidah tak betul. Jangan salah faham tu ya. Yang berjaya hanya mereka yang khusyuk bersembahyang. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung, berjaya, sukses orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang sukses? Mereka yang khusyuk pada sembahyang. Nampak dah? Tidak. Macam mana nak khusyuk pada sembahyang? Kena tinggal. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, mereka meninggal perkara yang sia-sia. Kalau sia-sia tak buat, semua buat kerja ada faedah. Semua buat kerja ada manfaat. Kerja faedah tak buat. Duduk, dia tengok kerja lawak, itu tak ada faedah. Buka TV, tengok kerja lawak. Kan? Itu tak ada faedah. Orang beriman tak buat kerja tu. Orang beriman tak buat kerja tu. Nampak? Duduk dengar lagu, karaoke. Ini bukan kerja orang beriman. Nampak? Sembang kosong, sembang pasal bola. Ini bukan orang beriman. Nampak tak? Iman tak sukses sebab dia buat kerja yang sia-sia. Nampak tak? Itu dah tak? Itu boleh. Apa-apa benda yang merosakkan, apa benda yang sia-sia orang beriman tak buat. Sebab itu Tuhan kata, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang beriman perkara-perkara yang sia-sia mereka akan jauhi. Dia tak buat. Nampak? Ini sikap sifat orang yang khusyuk sembahyang. Lagi-lagi lah Tuhan sebut tentang buka surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Yang ni yang kita nak kena baca. Nampak? Tidak nak? Baru betul. Kemudian kita sentiasa menghubungi Allah dengan melakukan kebaikan dan ibadat dan melakukan zikirullah kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah, zikir khafi, zikir dalam ni kena ingat. Bukan zikir lisan. Pegang tasbih itu zikir yang paling rendah sekali. Dalam kumpulan zikir yang paling rendah itu pegang tasbih Subhanallah, subhanallah. Zikir yang paling tinggi sekali ya. Kita zikir yang paling tinggi sekali tiga ya, sentiasa bertawakal kepada Allah. Dia di mana dia buat apa pun tidak sunyi bertawakal kepada Allah. Dia tak bergantung kepada makhluk, tak bergantung kepada ilmu, tak bergantung kekuatan makhluk, tidak bergantung kepada apa yang lain daripada Allah. Dia bergantung langsung kepada Allah, dia bertawakal langsung kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini adalah zikir yang paling tinggi. Faham tak? Boleh ya? Sentiasa dalam iman kita, tawakal kita, ma'rifah kita kepada Allah. Yang kedua, kita akan terima semua bala musibah dengan redha. Kita akan terima segala hukum dengan redha. Kita akan terima segala qada dengan redha. Itu paling penting. Nampak tak? Alladzina idza alladzi di sini ismul mausul menunjuk kepada orang yang beriman. Alladzi ini mereka yang beriman kepada Allah. Alladzi itu ismul mausul, mengikut dalam bahasa Arab lah. Ismul mausul dia panggil ya. Alladzi itu. Perempuan allati, laki-laki alladzi. Nampak ya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun orang-orang yang beriman yang sempurna imannya,
Apabila mereka ditimpa musibah, apa-apa musibah pun, dia tahu musibah itu datang daripada Allah. Ada sebab, ada pasal. Allah yang turun musibah, Allah juga yang nak lindung kita. Nampak tak? Jadi maknanya dia tahu kami daripada Allah. Semua perkara datang daripada Allah. Semua urusan datang daripada Allah. Semua takdir datang daripada Allah. Semua perkara ketentuan Allah daripada Allah. Dan kepada Allah semua akan kembali. Nampak tak? Cantik. Ini orang beriman. Nampak tak? Dia faham ya? Jadi kita kena pegang begitulah tuan-tuan. Jadi insyaAllah takat tu dulu lah. Kita akan sambung lagi. Bab ni kita sampai kepada firman Allah pada nama Allah yang ke-80. Kita akan sambung yang ke-81. Tak habis lagi lah insyaAllah. Bulan depan panjang umur kita sambung pula pada nama Allah yang ke-81, Al-Muntaqim. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum akhirul kalam wa subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمناها سليمان وكلا آتاه حكم علما وسخرنا معه زوجا وسبحنا وطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب إبراهيم ويا رب موسى وهارون ورب داود وسليمان ورب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض شمسك أبدا أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله بالعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.